Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video tutorial seterusnya untuk orang kata modul macam mana nak merekod berdasarkan jenis-jenis perniagaan. Okey. Okey. Pada hari ini saya nak berkongsi atau memberi sedikit penerangan lah bagaimana cara nak merekod perakaunan menggunakan sistem Easy Account SLS, iaitu sistem usaha akaun perniagaan untuk jenis perniagaan penjualan produk yang mempunyai mini agent dan dropship. Okey. Di mana saya akan menunjukkan situasi jika kita kita sebagai peniaga ada mini agent yang ambil produk dahulu dan membayar kepada kita secara angsuran, atau mini agent atau dropship dan sebagainya ambil produk daripada kita, maksudnya daripada HQ dulu, dan akan bayar kita setiap kali habis membuat jualan produk yang diambil. Okey. Hari ini saya nak menunjukkan contoh untuk merekod perniagaan perfume. Okey, merekod perniagaan perfume di mana perniagaan perfume ini adalah HQ yang mempunyai beberapa agent, mungkin agent, mini agent, dropship dan juga jualan terus kepada customer akhir, okey, end user. Okey, dan untuk supplier perniagaan perfume ni juga mungkin boleh jadi kilang-kilang yang menghasilkan, kilang-kilang yang memproduce perfume yang di-request oleh kita, ataupun kita beli perfume brand lain yang dah siap tapi kita beli dalam kuantiti yang banyak dan kita menjadi macam stokis kepada ejen-ejen yang kecil lah, yang kecil. Okey. Okey, macam biasa saya akan mulakan dengan page database ni. Sekejap kita nak isi maklumat perniagaan dulu. Okey, saya ciptakan satu nama perniagaan. Okey. Pendaftaran ni jika ada telah mendaftar di SSM boleh masukkan nombor pendaftaran. Kalau tak ada lagi atau macam membuat perniagaan kecil-kecilan dan tidak berdaftar, boleh tinggalkan, tak boleh tinggal, masuk je apa-apa nombor dulu, nanti kita boleh delete untuk edit letterhead kita. Okey, masukkan alamat perniagaan yang seperti yang dalam SSM. Nombor telefon pun sama juga seperti yang didaftarkan dan juga email. Simpan. Okey, selesai. Dekat sini macam saya cakap tadi, kalau kata kita tak ada lagi nombor daftar SSM, kalau nak delete nombor yang kita macam reka saja tadi, kita boleh double klik kat sini. Okay, boleh double klik kat sini dan boleh delete saja. Ataupun kalau kita ada pertukaran alamat atau pertukaran nombor telefon dan email, sama juga boleh delete sahaja. Okey. Okey. Seterusnya dekat sini, kalau kata nak buat record account untuk tahun 2021, kita tulis 2021. Kalau kata nak buat untuk tahun 2022, kita tulis tahun 2022. Okey, sekarang kita buat account untuk 2021. Okey, tarikh ni tarikh semasa tarikh semasa. Okey, untuk kat bawah ni, untuk staff database, bagi macam perniagaan perfume, mungkin membuat perniagaan perfume sendiri je secara online dan tak ada mini agent atau tak ada dropship, memang kita jual, kita beli dan kita jual. Okey, staff database ni kita letak admin atau boleh tulis nama sendiri. Okey, kalau kita ada staff yang menggunakan atau staff sales yang membuat sales, kita boleh letak nama staff tersebut, dan jika ada boleh ni lah, ataupun kalau ada dropship, dropship boleh juga tulis nama dropship dekat bawah ni tulis nama dropship. Klik je kat bawah ni dan type je nama. Okey, dan type je. Kalau orang tu dah tak jadi dropship kita, kan kita nak delete, kita klik sini, kita delete je. So dah tak ada nama dia.
Okey, ini contoh. Okey, untuk perbelanjaan pula, jika perniagaan kita adalah perniagaan stokis, di mana kita akan membekalkan produk kepada ejen-ejen serta dropship. Okey, kita boleh senaraikan dulu apa jenis perbelanjaan dalam perniagaan kita. Mungkin ada gaji atau gaji staff. Untuk perbelanjaan ni boleh letak apa-apa je kategori yang mudah untuk kita faham sebagai pemilik perniagaan. Tak semestinya mengikut kat sini lah. Ini hanya contoh. So boleh ubah mengikut kefahaman masing-masing. Okay, gaji staff, sewa kedai, mungkin ada postage. Okay, postage. Okay, commission pun boleh juga. Macam tu. Okay, ini antara antara kategori-kategori perbelanjaan yang akan berlaku di dalam sebuah perniagaan perfume ataupun sebuah stokif perfume yang mempunyai yang ada menyewa kedai. Okey, yang ada menyewa kedai. Okey, untuk cara pembayaran ni adalah yang pertama, tunai ni wajib ada, dan yang lain-lain adalah nama bank yang kita gunakan dalam perniagaan kita. Mungkin CIMB, Maybank, RHB, BSN, Bank Islam, Bank Rakyat. Kalau ada yang tak ada dalam ni, kita boleh klik dan tambah saja. Mungkin Hon Leong. Ni contoh saya nak menunjukkan kalau ada dalam kalau dah penuh senarai ni, boleh klik dan type sahaja. Sama juga dengan senarai-senarai lain ni. Okey, kalau tak nak, kita boleh select dan delete sahaja. So dia takkan appear, dia takkan appear. Okey, untuk supplier dengan pemiutang ni, kita perlu senaraikan semua supplier yang kita ambil produk. Okey, contoh kita ada lebih pada satu supplier pun kita kena senaraikan, sama ada kita beli stok atau kita restock barang secara tunai atau restock barang secara berhutang. Okey. Okey, contoh kita ambil kilang teraju, kilang ataupun syarikat damai. Okey, untuk penghutang pula, kalau memang kita masa awal perniagaan sudah ada senarai mini ejen atau ejen di mana mereka akan ambil barang dulu dan bayar kemudian, kita boleh terus senaraikan nama dia dekat sini. Mungkin daripada yang tahun lepas punya dan sebagainya. Mungkin ejen atau mini ejen yang pada tahun lepas, di mana transaksi bersama ejen ni adalah mereka akan ambil barang dulu dan bayar kemudian. Okey, contoh saya datangkan beberapa contoh nama kita punya mini ejen. Okey. So dah selesailah database untuk perkara-perkara yang akan terlibat dengan perniagaan kita sepanjang tahun nanti. Okey, untuk penghutang ni, kalau ada ejen baru dalam masa perniagaan 2021 ni, semasa rekod ni boleh tambah aja, boleh tambah, tak sini tambah pada awal tahun lah. So nanti contoh pada bulan 3 ada ejen baru, boleh tambah nama mereka. Okey, sebelum saya pergi cara merekod, okey, untuk logo ni kita boleh ubah ya. Okey, cara nak ubah logo ni, okey, yang pertama pergi dekat receipt, klik dan delete. Okey, pergi dekat dashboard, pergi dekat database, klik dan delete. Seterusnya kita perlu upload logo. Okey, perlu upload logo. Kalau ada logo-logo yang kita nak guna dalam ni, boleh upload je lah. Okey, saya tak ada ni. Contoh saya guna satu. Okey, yang ni kita boleh drag dan kita boleh besar dan kecilkan. Ini contoh gambar yang ada dalam folder saya select je. Okey, dia akan ada kat sini dan dia akan upload dekat receipt ni. So ini kita boleh adjust lah. Okey, kita boleh adjust size dan position yang kita nak. Okey. Dan dia akan save macam ni. So kalau kita nak print receipt pun, dia akan keluar logo perniagaan dan letterhead perniagaan. Okey, dekat receipt ni pula, saya nak tunjukkan function dekat receipt ni dulu. Okey, untuk button yang pertama ni, kita ada database pelanggan. So dekat
database ni untuk list-list penghutang yang ada ni, kita akan save database untuk penghutang ni. Okey, untuk senarai penghutang ni, kita akan simpan database ataupun maklumat penghutang ni, iaitu mini agent kita dekat receipt bahagian database pelanggan. Okey, saya buat beberapa contoh. Okey, contohnya yang pertama tadi kita ada Intan. Okey, masukkan alamat yang berkaitan. Sorry. Kita kena klik new dulu Kita klik new dulu. Masukkan nama. Ini untuk mini agent dropship yang mana kita akan sentiasa buka receipt dan yang akan menjadi yang akan ambil barang kita secara hutang. Okey, yang beli barang dengan kita secara hutang. Okey, contoh sahaja Okay, then kita save. So, maklumat Intan dah adalah kat bawah ni. Okay, so kalau kita nak buka receipt untuk Intan, kita klik dan kita guna data saja. So, dia akan appear dekat sini Okay, kita padam data dulu. Kita masukkan sini. Kita buat balik. Update. Okay. So sama juga kalau kita nak buat senarai nama yang baru, kita klik new, kita simpan maklumat dia dan kita klik save. Okay. Okay, untuk yang lain pula adalah inventory. Okay, inventory ni untuk peniaga atau stokis produk lah yang ada mini agent dan sebagainya. Mungkin harga-harga untuk mini agent dropship tu beza. So untuk bezakan atau untuk buat senarai harga, untuk senang kita buka receipt nanti, kita boleh simpan harga dekat sini. Contohnya kita jual satu perfume sahaja, satu jenama, satu kuantiti yang sama dan dalam bentuk yang sama. Contohnya dalam botol ke, dalam botol ke, dalam botol spray macam tu kan. Biasanya kita jual perfume dalam botol spray lah. So klik new. Okay, contoh nama produk. Contoh harum wangi perfume nama harum wangi. Okay, untuk setkan harga yang pertama, kita boleh letak harum wangi 1 ataupun harum wangi agent. Contohnya harum wangi agent. Untuk kita setkan price kepada agent. Okay, kod produk harum wangi 1. Okay, 1 ni untuk agent untuk agent. Jenis perfume. Unit of measurement, katakan perfume ni kita jual dalam botol spray botol spray. So harga untuk agent adalah RM25. Okay, RM25. Dan kita save. Okay, jadi kita ada senarai harga kepada agent. Seterusnya kita buat harga untuk mini agent. Mini agent, beza mini agent dengan agent ni, dia ambil dalam kuantiti yang berbeza lah kan. HU2, jenis perfume, produk yang sama. Kiranya kita tak ada perbezaan yang produk kita sama je Contoh kata jual pada mini agent 30. Okay. Dan satu lagi kita buat untuk dropship. Dropship harum wangi DS. Jenis perfume juga sama. Botol. So harga jual untuk adalah 40. 40.
35. So kita expect harga jualan kepada end customer adalah RM40. Okay, kita save dulu. Dan kita buat satu lagi, new, nama produk sama lagi, Harum Wangi. Kita nak buat harga untuk end user, untuk terus kepada customer akhir. Harum Wangi. Ini harga biasa. Okay, jadi kita jual harga, ni kini sales price untuk satu botol perfume lah. 40, so kita save. So kita ada 4 harga. Okay. Jadi kita tak ada senarai database pelanggan. Kalau kita ada ramai lagi ejen dan sebagainya, kita boleh listkan dekat sini. Okay, seterusnya kita ada inventory untuk kita senarai harga produk kita, untuk kita senang nak isi dalam receipt nanti. Okay, lepas kita dah set kita punya nama mini agent, dropship dan sebagainya. Lepas tu kita dah set price mengikut jualan kepada grup-grup customer tertentu. Okay, saya akan tunjukkan macam mana apa yang perlu transaksi yang perlu direkod bermula awal perniagaan. Okey, contoh kata kita memulakan perniagaan pada tahun 2021. So pada 2021 ni kita baru nak masukkan modal, baru nak beli stok dan sebagainya. Okey, kalau kita baru nak mulakan perniagaan, perkara pertama yang perlu direkod adalah jumlah modal. Okey, tak kisahlah kita buat pinjaman loan ke, kita dapat geran dari kerajaan ke, kita guna duit yang kita kumpulkan sendiri selama ini ke. Kalau ada sejumlah modal, sejumlah duit yang kita nak masuk ke dalam perniagaan menjadi dana perniagaan, kita perlu rekod sebagai modal. Okey, katakan jumlah masuk kita bermula dengan RM10,000. Contoh kita dengan RM20,000. Okey, kita ada modal RM20,000. Okey, kita perlukan dana yang besar sebab kita nak jadi stokis kan, kita nak supply produk pada mini ejen dan sebagainya. So kita perlukan stok yang cukup. So untuk perlukan stok yang cukup, kita perlukan modal yang agak besar. Okay, cara pembayaran ni kita nak pilih dekat mana modal RM20,000 tu berada. Okay, sama ada tunai di tangan. Kalau RM20,000 tu ada tunai di tangan, kita pilih tunai. Kalau ada dalam bank, contoh kita guna CIMB dan Maybank, tapi modal kita ada dekat Maybank, kita kena pilih Maybank. Okay, so masukkan nombor reference yang berkaitan semasa transaksi memasukkan duit RM20,000 tu berlaku, dan boleh buat apa-apa catatan yang kita sendiri faham. Okay, so bila kita dah masuk macam ni, kita dah masukkan modal RM20,000, kita perlu tahu yang dalam Maybank kita dah ada RM20,000. So untuk tahu yang dalam Maybank kita ada RM20,000, pergi dekat aliran wang. Okey, dekat sini. Okey, saya akan letak pada senarai yang pertama. Saya akan letak pada senarai yang pertama. Yang ni saya akan tukar lain-lain. Ini tu CIMB. Okay, mungkin kita juga ada bank CIMB untuk urusan kita masukkan tunai. Okay, tunai Maybank, CIMB, tunai. So dalam Maybank kita ada duit sebanyak RM20,000. Okay, ini perkara pertama yang perlu dibuat apabila sebelum kita nak buat proses jual beli tu. So kita kena rekod berapa modal awal atau dana awal yang kita ada semasa kita nak mula berniaga tu. Macam tu Okay, ini perkara pertama. Yang kedua, kalau kata kita ada beli aset, okay, aset yang saya nak tunjukkan mungkin kita ada sewa kedai. Dekat sewa kedai tu kita nak beli rak pameran. Okay, rak pameran maksudnya kita nak susun produk kita tu lah. Okay, nak susun produk kita tu. Okay, contoh kata kita beli pada 5/1 2021 perkara rak pameran. Okay, jumlah harga kita letak dalam sekali dengan renovation apa semua, katakan RM5,000. Banyak sangat. Okay, katakan RM2,000. Okay, cara pembayaran.
Okay, so sekarang ni duit kita adalah Maybank saja. Maybank sahaja. So untuk cara pembayaran setakat ini kita hanya boleh bayar melalui Maybank sahaja. Okay, so kita transfer melalui Maybank. Kalau kata kita ada keluarkan tunai untuk tujuan membeli rak pameran ni atau tujuan lain-lain, okay. Perkara yang kita perlu rekod apabila kita mengeluarkan duit daripada Maybank adalah scroll ke sebelah kanan ni akan ada satu tabel pindahan, okay. Jadi untuk merekod sebarang pindahan duit keluar daripada Maybank, okey, contohnya pada 3 bulan 1, 2021, okey, pindah kepada maksudnya kita keluarkan tunai daripada Maybank lah sebab duit kita adalah Maybank saja, okey, duit kita adalah Maybank saja. So jumlah pindahan katakan kita ambil 5,000, kita keluarkan 5,000 Tak kisahlah sama ada kita keluarkan dekat kaunter ke, dekat ATM ke, tapi tarikh dan dia punya flow dan juga jumlah adalah perlu sama. Okey, masukkan nombor resit yang berkaitan. Okey, catatan ni boleh buat apa-apa catatan mengikut kefahaman sendiri. So kalau kat sini kita buat baik kita beli rak pameran, kita bayar secara tunai, kita boleh pilih tunai dekat sini. Okey, so dia akan menunjukkan perubahan aliran wang kita di mana asalnya dalam Maybank kita ada modal 20,000 tetapi kita dah pindahkan keluar duit daripada Maybank kepada tunai. Okay, ini tunai kepada tunai sebanyak 5,000. So, baki dalam bank kita ada 15,000. Baki tunai kita 3,000 lah. Sebab tadi kita dah beli aset sebanyak 2,000. Okay. So, dalam pack statement nanti, contohlah kata, kalau kita tengok kita punya baki masa kita buat pembelian ni pada ataupun kita buat pindahan ni pada 3 bulan 1. So pada 3 bulan 1 tu kita akan dapati baki akhir 3 bulan 1 atau 4 bulan 1 lah. Kalau kita refer kepada kita punya online banking ke apa, best statement kita menunjukkan pada 3 atau 4 bulan 1 baki akhir dalam Maybank kita ada 15,000 sebab dia dah tolak duit keluar sebanyak 5,000 ni, okay. So kita boleh compare setiap baki akhir ni dengan bank statement kita lah. Okey, so kita kembali ke aset lain, masukkan nombor refrain belian aset ni, belian rak ni dan sebagainya, catatan. Okey, catatan ni kita ada 3 pilihan lah. Yang pertama, bangunan jika kita beli kedai untuk berniaga. Okey, beli kedai untuk berniaga. Okey, yang kedua, kenderaan jika kita ada beli sebarang kenderaan untuk menjadi milik perniagaan. Okey, untuk digunakan dalam perniagaan. Okey, untuk rak pameran ni kita letak di bawah alatan dan mesin. Okey, kita letak di bawah alatan dan mesin. Bila kita memilih memilih kategori aset ni, dia akan update dekat kunci kira-kira. Okay, dekat kunci kira. Timbangan duga kita pastikan setiap kali update account dia perlu seimbang. Okey, dia perlu seimbang. Okey, dekat kunci kira kita ada aset tetap dalam kategori alatan atau mesin dan mesin sebanyak 2,000. Okey, sebanyak 2,000. So, kita dah beli rak pameran. Okey, beli rak pameran. Dan seterusnya, situasi yang seterusnya adalah semasa kita nak mulakan perniagaan tu, kita ada sewa kedai atau sewa kios ke, sewa gerai ke, dan sebagainya. Okey, katakan kita sewa kedai. Sewa kedai, contoh kata kita perlu bayar depo sebulan dan untuk sewa sebulan. So 2 bulan lah. Satu perkara sewa kedai jumlah 2,000. Cara pembayaran kita buat transfer melalui Maybank. Okey, masukkan nombor reference yang berkaitan sama ada receipt transfer atau invoice sewa tu. Nak masuk dua-dua pun boleh. Okay, nak masuk dua-dua pun boleh. Catatan depo plus sewa. Depo plus sewa kedai. Kita simpan data. Jadi kita punya belanja pertama kita itu sewa kedai dah masuk dalam rekod bulan Januari. So nanti untuk bulan Februari kalau ada apa belanja pun sama juga dia akan hantar bulan Februari. Okey, untuk belanja ni dia akan efek kepada tiga bahagian, 3 rekod iaitu detail PNL tahunan dan imbangan duga. Okey, untuk paparkan perkara sewa kedai tu, kalau kita tengok kat sini dia tak ada keluar lagi sewa kedai 2,000 tu. So klik je mana-mana list yang kita tak guna. Okey, list belanja kita tak guna. Saya besarkan dulu. Okey, kita pilih mana-mana list yang kita tak guna ni. Klik dan kita pilih sewa kedai.
barulah dia akan appear dekat list ni. PNL tahunan pun sama Klik je mana-mana senarai belanja kita tak guna dan kita klik senarai yang kita nak ganti. So dia akan keluar dekat sini. Sama juga dengan imbangan duga. So untuk belanja perlu kita pilih dekat detail PNL tahunan dan imbangan duga. Okey, contoh sewa kedai. So baru dia akan appear dekat sini. Okey. Kita punya imbangan duga masih balance dan kunci kira-kira kita masih juga balance. Okey. Okey, kenapa tadi 20,000 kan? Tapi kita punya ni dah berkurang. Okey, kenapa? Kerana kita punya untung rugi tahun semasa ni, jumlah keuntungan atau jumlah kerugian di sini dia akan dihantar ke kunci kira-kira. So, jumlah untung atau rugi ni dia akan menambahkan jumlah liability dan equity pemilik atau mengurangkan liability dan equity pemilik. So, bila ada kerugian sebanyak 2,000, dia akan mengurangkan equity pemilik. So, jadi dia dah berkurang sebanyak 18,000. Okay, dia kontra dengan atas 2,000 tu kita bayar untuk belanja tadi. Jadi, dah berkurang sebanyak 2,000. Okay. Jadi, kita dah selesai untuk perkara belanja, untuk bayar sewa kedai. Jadi, kita bayangkan kita dah ada kedai, dah bayar sewa, kita dah beli rak pameran tadi, kita dah susun semua-semua, kita dah susun atur kedai kita dan seterusnya kita nak beli stok. Okay, kita nak beli stok. Okay, untuk rekod belian, okay, sebab saya cakap tadi kita ada satu jenis jenis produk saja. Satu jenis produk, satu brand dan satu kita kata packaging. Okey. Kiranya kita ada satu produk yang sama je lah. Okey, satu produk yang sama je. Okey, contoh cost produk tu, tadi harga jual kita bermula dengan, kita tengok dekat sini. Okey, harga jual kita bermula dengan paling murah 25. Katakan perfume tu kita beli dengan kilang atau sebagainya sebanyak RM20 sebotol. Okay. So, kita pergi dekat belian. Katakan kita beli pada bulan 1. Okay, kita beli pada bulan 1. Okay, kita beli 10 hari bulan. Okay, supplier, kita pilih pada, mungkin kita buat production dengan kilang teraju. Okay. Okay, kita buat production dengan kilang teraju. Okay, produk harum wangi lah. Kita punya nama perfume tadi harum wangi. Harum wangi. Okay, jumlah katakan kita beli ni sebanyak 5,000. Okay, 5,000. Okay, 5,000 dengan RM5,000 harga kos unit 20, so jadi 250 botol. So, katakan kita beli ni secara hutang, maksudnya kita deal dengan kilang tu, kita ambil barang dulu dan kita akan bayar secara ansuran. Okay, kita akan bayar secara ansuran. Ataupun untuk belian pertama ni, kita kata kita bayar secara tunai, kita pilih cash. Okay, pilih cash. Okay, bayaran penuh seperti jumlah tadilah, 5,000. Okay, cara bayaran kita bayar melalui online transfer atau debit card atau cek dan sebagainya. Kita tulis, kita akan pilih Maybank. Masukkan nombor reference yang berkaitan dan buat sedikit catatan. Stok awal. Ataupun nak tulis stok pertama pun boleh. Stok pertama 250 botol. Okay, 250 botol. Okay, 250 botol. Okay, kita simpan data. Okay, mungkin untuk 250 botol ni kita nak jual dekat kedai. Okay, kita nak jual dekat kedai. Katakan kita nak beli 250 botol lagi untuk dibahagi-bahagikan kepada ejen dan dropship. Okay, katakan kita beli tarikh yang sama. Okay. Tarikh yang lain pun tak apa, tak ada masalah. Contohnya
supplier yang sama juga, kilang teraju, produk harum wangi juga. Okey, jumlah sama 5,000. Okey, jenis belian. Okey, untuk yang belian kedua ni kita nak beli secara hutang. Okey, kita kata kita tak nak bayar lagi untuk stok yang kedua ni. So kita akan pilih cara belian kredit. Okey, cara belian kredit. Okey. Okey, bayar pula, katakan kita ada buat sedikit bayaran lah. Mungkin kita buat bayaran sebanyak 500. Okey, cara bayaran. Okey, cara bayar ni maksudnya cara bayar deposit Cara deposit ni kita bayar tunai. Okey, masukkan nombor reference yang berkaitan. Okey, catatan stok kedua 250 juga. Okey. Kita simpan data. Okey, apabila kita buat belian secara kredit ni, secara berhutang ni tadi, kita kata hutang sebab kita sepatutnya perlu bayar, kita beli jumlah 5,000 tapi kita bayar 500 saja. Jadi ada lagi 4,500. So untuk 4,500 tu, sistem ni dah automatik hantar kepada akaun pemiutang dekat sini. Dia akan tulis nama siapa yang kita berhutang, pada tarikh, berapa hari bulan dan berapa hutang kita dengan kilang teraju ni. So, kita ada hutang di kilang teraju sebab 4,500. Okey, so kita dah ada dua kali belian. Satu secara tunai dan satu lagi secara hutang. Itu secara kredit. Okey, jenis belian ni kita pilih lah. Kalau kita bayar on the spot, kita bayar cash. Kita perlu jenis belian kita cash. Kalau kita belum bayar lagi apa yang kita restock barang tu, kita akan pilih cara belian kredit. Okey, katakan 250 ni kita jual dekat kedai dan 250 ni kita nak bagi-bagi pada ejen-ejen kita. So, untuk jualan kepada ejen, okey, kalau nak buka receipt dekat sini, okey, contoh kalau nak buka receipt dekat sini, contoh kata kita buka database pelanggan, kita ada nama Intan dengan Ayu. Okey, katakan Intan ni adalah ejen kita, maknanya ejen besar lah, ejen besar kita. Okey, klik nama Intan ni, kita klik guna data. So, nama Intan akan ada kat sini. Okay, katakan dia ni akan ambil barang dulu. Okay, kita perlu tukar receipt kita ni kepada invoice. Sebab invoice ni untuk beli secara untuk jual kepada customer secara hutang. Okay, masukkan. Okay, dia akan minta kita masukkan kod penghutang. Okay. Okay, klik kat sini. Dia akan keluar. So, kalau kita nak nak jual pada Intan ni, kita klik nama Intan lah. Kita klik nama Intan, masukkan tarikh. Masukkan tarikh. Contoh dia beli 10 hari bulan. Okay, ataupun 16 hari bulan. Okay, kredit. Okay, saya start kredit sebab dia beli secara hutang, saya persen. Katakan kita sendiri kalau staff yang berurusan, staff lah. Okay. So, untuk isi description produk jualan ni, kita pilih produk code. So, kat sini kita boleh pilih contoh H1 tadi untuk harga untuk ejen. Okay. So, kita pilih harga untuk ejen. Katakan ejen kita ambil minimum 30. Katakan minimum quantity untuk ejen 30 lah, 30. Dan kita tambah. So, dia akan keluar dekat sini. Okay, kalau kata kita ada beberapa produk, okay, kalau kita nak tambah produk lain, pilih produk untuk harga ejen tu tadi. Okay, sama juga. So, ini total kepada Intan tadi. Okay, katakan memang dia tak ada bayar apa-apa. So, dah siap dia punya receipt invoice ni, kita just simpan data. Okay, simpan data. Dia akan tanya kan mahu simpan PDF. Okay, kalau kita nak print invoice ni, nak bagi pada Intan tu, kita klik yes lah. So, kita boleh print receipt ni atau invoice ni bagi pada Intan. Okay. Okay. Okay, so dia akan tunjuklah detail yang seperti mana transaksi kita dengan Intan tu. Okay.
Okay, sekarang kita tengok dekat jualan kita dah masuk dah. Jualan kepada Intan tadi 750. Okay, kita dah kiranya ini adalah jualan pertama kita lah. Jualan pertama kita secara hutang. Okay, kalau secara hutang ni secara kredit sebanyak 750. Okay, so kita boleh tengok dekat okay, sebab ni kan kalau jualan secara kredit, apabila buat jualan secara kredit, sistem ni automatik akan wujudkan akaun penghutang Intan. Okay, kita panggil akaun penghutang sebab ini adalah customer yang hutang dengan perniagaan kita. So, dia akan tunjukkan yang kita ada salah seorang customer yang berhutang iaitu Intan. Okay, pada tarikh sekian-sekian dengan jumlah 750. Okay. Okay, katakan kita ada buku invoice sendiri atau buku receipt sendiri, kita tak nak guna receipt kat sini, kita juga boleh terus record dekat sini. Okay, saya buat satu contoh. Okay, sebab kita mungkin dah tulis dah invoice siap kan. Okay, contoh kita nak buat sales kepada kita punya mini agent pula mini agent. Kat sini tak ada list harga untuk select. So kalau kita nak review harga, kita pergi kat sini dulu. Okay, contohnya harga untuk mini agent 30 Okay, 30. So pergi kat jualan, kita masukkan tarikh di mana kita kita punya customer tu ambil barang. Okay, contoh 16 hari bulan. Okay, harum wangi. Okay, ni jualan secara hutang juga sebab agent kita dia ambil barang dulu. Okay, deposit berapa ni katanya tak ada bayaran lagi. Okay, kod penghutang katakan Lisa. Okay. Okay, masukkan nombor invoice kita yang kita dah tulis dalam buku receipt kita tu. Okay, cara jualan secara kredit lah sebab dia berhutang. Okay, jumlah ni jumlah yang dia hutang tu. Okay, katakan harga untuk mini agent 30. Okay, 30 dia ambil. Minimum produk yang perlu diambil adalah 20. So, jadi RM600. Okay, salesperson boleh pilih. Dan kita simpan data. Jadi, sama juga bila kita record jualan kredit sama ada dekat receipt atau dekat jualan, dia secara automatik kan akaun penghutang untuk kita. Akaun customer yang berhutang dengan kita. So, ini adalah total lah. Intan ada 750, Lisa ada 600. So, dia akan totalkan customer yang ada hutang kita sebanyak 1350. Okey. Itu untuk jualan secara hutang jika nak record dekat receipt atau nak record dekat jualan. Okey. Kalau kita nak record secara jualan secara tunai. Jualan secara tunai, okey. Contoh kita nak contoh Ayu ni kita punya dropship. Okey, kita guna data. Kejap. Kita padam data dulu. Okay, kalau kita nak record jualan secara tunai menggunakan receipt, kita akan pilih receipt lah tadi. Kalau secara hutang kita pilih invoice, kita guna invoice. Kalau secara tunai kita pilih receipt. Dan katakan kita punya nama dropship ada dekat sini, kita pilih je. Ini kalau kita nak guna receipt dalam sistem kalau kita ada buku receipt sendiri dah tak perlu. Okay. Okay, so dah keluar kat sini, kita pilih tarikh. Katakan untuk dropship ni dia kena ambil juga barang dengan kita tetapi kena bayar secara tunai. Ataupun ada customer yang ada pelanggan yang beli dengan dropship kita tapi dropship kita ni dia kena bayar kita dulu sebab mungkin pelanggan tu akan bayar pada dropship. So dropship ni akan bayar balik pada kita. Okay. Maksudnya kalau kita Ayu ni adalah dropship kita. Tapi apabila Ayu membuat jualan, customer Ayu ni akan bayar pada Ayu dulu. So, walaupun HQ yang post barang kepada customer Ayu tu, Ayu yang perlu bayar kepada HQ sebab customer tu akan bayar pada Ayu dulu dan Ayu tu yang akan bayar kos produk tu kepada HQ. So, katakan pada hari Ayu dapat order, dia terus transfer duit kepada HQ. Okay. Okay, katakan 20 hari bulan. Okay, salesperson masuk ke admin. Okay, produk code. Okay, so untuk harga DS 35 tadi kan. Mungkin dia ada jual 5 botol. So, tambah. Okay, 175. Okay, dekat tepi deposit ni perlu pilih dulu. Katakan Ayu ni dia bayar kita melalui online transfer. Contohnya dia online transfer masuk ke
CIMB. So mungkin dia Ayu tu pakai CIMB, so nak mudahkan dia bayar kepada CIMB kita. So dia bayar kepada CIMB sebanyak 175. So tak ada bakilah dengan Ayu ni. So kita simpan data. Okay, kalau kita nak print receipt, kita simpan PDF. Kalau tak nak, klik no. Okay, so dah ada jualan tunai. Okay, jualan tunai. Okay, kita cara jualan cash. Maksudnya jualan tunai lah. Sebanyak 175. Okay, kita boleh tengok dekat aliran wang. Okay, dekat CIMB ada wang masuk kerana jualan sebanyak 175. Okay. Yang duit yang jualan yang dua tadi kepada ejen tu tak ada masuk lagi sebab dia orang beli secara hutang. So dia orang tak ada bayar apa-apa lagi pada kita punya perniagaan ni. So kita tak perlu catat lah. Jadi ketiga-tiga transaksi jualan tu walaupun sama ada hutang dan secara tunai, semua jualan perlu direkod terus ke dalam jualan semasa tarikh transaksi berlaku walaupun secara hutang. Walaupun kita tak terima bayaran lagi daripada customer, jualan ni tetap perlu direkod pada tarikh tersebut. Untuk menggambarkan, untuk kita tahu yang ada customer yang belum bayar lagi kita boleh refer kepada penghutang. Macam tadilah, Intan dengan Lisa ni merupakan ejen kita. So dia ambil barang dulu, dia akan bayar kemudian. Okay, ini adalah transaksi lah. Transaksi di mana kita dah buat belian secara tunai dan hutang, dan kita dah buat jualan secara tunai dan hutang. Okay, kita tengok dekat detail PNL. Kita punya jualan masih lagi sikit lah. Sebab kita ada lagi banyak stok yang tak dibayar. Okay, sebab kita punya stok. Okay, katakan untuk jualan di kedai, okay, contohlah kata jualan di kedai ni kita tak ada take note nama pelanggan, kita tak ada buat receipt. So kita just, diorang datang bayar, kita masukkan harga ke kuantiti dekat machine cash, lepas tu kita keluarkan receipt. Macam tu ke? Okay, untuk merekod jualan daripada customer walk in di kedai tu, kita boleh record secara harian lah. Maksudnya contohlah kita berniaga ni daripada 8 pagi sampailah pukul 10 malam. So setiap hari tu selepas dia tutup kedai 10 malam, kita boleh record jumlah kutipan jualan bermula pukul 8, 10 malam tu secara total. Tak perlu nak record satu-satu. Okay. Contohnya kita masukkan ni lah. Jualan. Contoh jualan day 1. Okay, deposit bayar penuh maksudnya kutipan jualan hari tu kutipan jualan hari tu. Contohnya kita jual di kedai harga satu botol perfume RM40 kan. Katakan sehari, mungkinlah hari pertama kita ada buat iklan kat mana-mana, ada ramai pelanggan. So kita dapat jualan yang agak baik lah. Contoh kata kita jual 20 botol atau kita buat kutipan sebanyak RM1,000. RM1,040. Pernah kita jual sebanyak RM800. Okay, cara bayaran, contohnya kita memang dekat kedai kita terima tunai saja. So kita punya kutipan jualan tu secara tunai lah. Ikut hutang tak perlu sebab semua yang walk in tu bayar secara tunai. Nombor invoice ni boleh letak reference apa-apa yang mungkin kita ada receipt penutup, cash machine atau sebagainya. Cara jualan juga cash sebab memang kita terima cash on the spot untuk jualan di kedai. Okay, jumlah sama dengan deposit atau bayaran penuh ni RM800. Okay, 6%. Kalau ada orang, ada staff yang jaga kedai, boleh masukkan nama staff. Contoh Isabella. Dan kita simpan data. Okay, dan seterusnya mungkinlah hari kedua ke. Okay, hari kedua. Okay, jualan day 2. Okay, contoh kata kurang sikit. Okay, ataupun lebih sikit. Mungkinlah 1,000 ke. Contoh. Bayaran tunai juga kita terima bayaran kat kedai secara tunai. Masukkan nombor reference yang berkaitan. Cara jualan semestinya cash sebab kita jual kat kedai cash, kita tak terima debit card dan sebagainya. Jumlah, masukkan jumlah seperti bayaran penuh yang kita terima lah.
Si person Isabella, kita simpan data. 12/1. Simpan data. Okay, so ini total sales kita setakat hari ni. Sampailah 30 hari bulan atau 31 hari bulan, kita catat jumlah harian semasa. Kalau ada lagi restock daripada Intan dengan siapa ni, Lisa ni, kita record semua jualan yang kita buat kepada customer kita atau agent kita macam tu. Okay, so ini adalah jualan harian kita. Jualan harian kita record secara total terus. Tak perlu record satu-satu customer yang walk in. Okay, seterusnya saya nak tunjuk macam mana kalau kita punya penghutang atau kita punya agent ada mini agent macam Intan dengan Lisa ni, dia buat bayaran. Okay, dia bayar hutang kita, dia bayar produk yang dia ambil lah. Okay, senang je, pergi dekat page penghutang ni, pergi yang dekat form yang atas ni, masukkan tarikh bayaran dibuat. Okay, katakan 30 hari bulan. Okay, katakan 30 hari bulan. Dia buat bayaran kod penghutang, maksudnya siapa yang bayar. Okay, kalau Intan yang bayar, kita masukkan nama Intan. Bayaran terima ni, okay, kalau Intan bayar semua sekali, kita klik, kita masukkan jumlah yang dibuat bayaran. Okay, katakan dia transfer ke Maybank atau CIMB. Okay, saya pilih CIMB. Masukkan nombor reference yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Okay, catatan. Mungkin kita nak take note lah. Nak note dia sebagai selesai. Okay, selesai hutang lah. So, kita simpan data. So, dia akan update lah. Bila kita record kat sini, simpan data, dia akan update yang Intan dah bayar 750 hutang kita. So, baki hutang Intan yang kita dah tak ada, dah tak ada. Tapi walaupun dah tak ada, kita jangan delete dia punya table sebab ini adalah record yang memang perlu ada sampai akhir tahun. Okay, untuk Lisa pun sama, dia ada bayar hutang. Masukkan tarikh yang dibayar tu. Okay, kalau kata 27 hari bulan ke dia bayar. Okay, kod penghutang masukkan nama Lisa. Sebab kita nak update dia punya table. Update dia punya hutang lah maksudnya. Masukkan jumlah bayaran yang dibuat. Kalau kurang daripada 100 ni, kurang lah. Kalau kata bayar 400 je, record 400 sahaja. Okay, cara pembayaran ditransfer ke Maybank. Masukkan reference yang berkaitan dan catatan. Selesai. Kita simpan data. So, dia akan update. Sepatutnya dekat bawah lah. Dia update penghutang atau berhutang daripada Lisa itu. Dia dah bayar hutang dia 600. So, baki dah tak ada baki lah. So, Lisa dah tak ada baki hutang dengan kita. So, dekat aliran ni dia akan tunjuk lah. Okay, bayaran diterima ni maksudnya dia bayar terima daripada hutang lah. Okay, ada dekat Maybank 600, ada dekat CIMB 750. Okay. Seterusnya, kalau kata kita nak bayar hutang kepada kita punya supplier tadi, sama juga cara dia. Okay, masukkan tarikh. Okay, masukkan tarikh. Okay, masukkan tarikh. Sorry. Masukkan tarikh, contoh kata 30 hari bulan. Kita nak bayar kepada Kilang Teraju lah. Okay, setakat ni kita ada transaksi Kilang Teraju. Belian secara kredit ni kena tukar dulu sebab kita bukan nak record belian, kita nak record bayaran. Okay, contoh kata kita tak bayar habis lagi, kita bayar sikit je dulu. Kita bayar 2,000 je dulu. Okay, cara pembayaran adalah secara online juga. Kita transfer melalui Maybank. Okay, masukkan nombor reference yang berkaitan. Dan kita catat mungkin ansuran pertama lah. Dan kita simpan data. Okay, bila kita simpan data, dia akan update dekat sini. Kita dah ada buat bayaran kepada Kilang Teraju sebanyak 2,000. So, baki lagi hutang kita dengan Kilang Teraju ni ada lagi 2,500. Kita tengok imbangan duga kita setakat ni balance tak? Okay, masih lagi balance lah. Okay. Okay. Untung rugi. Tadi kita ada belian yang agak banyak lah. Stok yang agak banyak. Kalau kita kurangkan kita punya belian, kita katakan kita tak ada belian ini. Kalau kita buang data, sebab kita tengok KPI tahunan, kita punya sale 3,000, kita punya belian dan kos mat adalah 10,000. Okay, so sebab itu kita mengalami kerugian yang besar. Mungkinlah untuk belian stok pertama ni, mungkin kita beli terus untuk 3 bulan. So, untuk bulan pertama ni, walaupun ia menunjukkan kerugian yang amat besar, kita kena sabar dulu. Jangan cepat putus asa. Sebab
mungkin stok kita masih banyak. Okay, untuk 3 bulan pertama ni mungkin kita akan dapat keuntungan lah sebab kalau berdasarkan kita punya harga jualan lagi tinggi lah daripada harga kos yang kita belikan. So setakat ni mungkin belum sampai separuh lagi pun terjual. Okay, jadi kalau ia menunjukkan kerugian yang besar, ini adalah normal. Ini adalah normal. Okay, so modal kita pun masih ada duit. Okay, kita tak perlu risau satu lagi sebab kalau kita tengok aliran wang, kita masih ada cash. Bukan bermaksud rugi ni. Bila kita tengok dekat P&L tahunan, walaupun rugi, tak bermaksud kita tak ada duit. Okay, kita tak ada duit atau kita bankrupt. Sebab kalau kita tengok dekat aliran wang, kita masih lagi ada dana perniagaan yang banyak. Okay, dan ada dana perniagaan. Dan mungkin juga pada bulan yang seterusnya, mungkin bulan 2 atau bulan 3, kita dah tak akan restock. Okay, mungkin kita nak kurangkan stok kita sampai ada RM200 baru kita restock. So itu mengambil masa yang lama lah. Mungkin dalam 2-3 bulan atau ni. So ini pun kita record jualan ni ada berapa transaksi je, tak sampai 30 hari bulan. So kalau record sampai 30 hari bulan, mungkin lah kita punya sales lagi tinggi lah daripada ni kan. Okay. So saya dah tunjukkan macam mana nak record jualan secara hutang dan tunai. Belian pun sama secara tunai dan secara hutang. Macam mana nak record bayaran terima daripada penghutang, iaitu mungkin ejen ke, mini ejen dan sebagainya. Dan juga macam mana kita nak record jika kita bayar kepada supplier yang kita berhutang. Okey, seterusnya, katakan pada akhir tahun kita ada bayar gaji pekerja dan sebagainya, kita perlu record jugalah. Okey, contoh staff yang jaga kedai kan. Kita pergi, contoh 31 hari bulan, perkara gaji staff macam tu. So kita masukkan jumlah gaji, cara pembayaran mungkin kita transfer juga melalui Maybank. Okay, masukkan nombor reference yang berkaitan. Gaji, contohlah nama staff tu Ana, tulis gaji Ana. Okay, saya simpan data. Okay, kita tengok dekat detail PNL dia tak ada. So sebab nama dia tak appear kat sini, so kita perlu pilih sahaja. PNL tahunan pun sama kita perlu pilih je kategori gaji staff ni. Okay, satu lagi dekat imbangan duga. Okay, so dia dah keluar, dah seimbang. Okay, kena flow dia nak record macam ni lah. Satu lagi. Biasa, untuk postage pun sama kalau ada macam receipt postage yang terkumpul selama sebulan, sama juga, pilih tarikh yang kita buat bayaran, masukkan perkara iaitu postage, jumlah yang kita bayar kepada courier tu dan cara pembayaran dan sebagainya. Sama je, lepas tu kita simpan data. Okay, so dia punya flow sama je daripada kita start berniaga. Benda yang wajib record adalah modal lah. Modal, segala aset yang kita beli, sama ada machine cash ke dan sebagainya, perlu direkod dalam aset tetap. Kalau kata kita ada masukkan modal tambahan ke, dana tambahan ke, ada partnership yang masukkan modal ke, kita perlu record juga dalam modal ni dan masuk ke mana. Kalau CMB lah. Okay, kalau CMB lah. Macam tu. Okay. Lepas tu kalau kita ada, sebelum kita memulakan perniagaan, kalau kata kita ada ni lah belanja macam tadi kan, macam sewa kedai plus deposit, apa-apa yang pembersihan ke dan sebagainya, belanja-belanja tu perlu direkod dekat belanja. Kalau kita beli packaging pun sama. Packaging contohnya macam plastik kita untuk customer walk in yang kat kedai kan, plastik yang comel-comel tu ke kan, itu adalah kategori belanja. Okay, then kalau kita buat belian, kita nak beli stok kan, beli stok jualan kat kedai ke, beli stok untuk mini agent dan sebagainya ke, kita record dekat belian. Beza sama je jumlahnya, jumlah receipt lah, jumlah belian kita berapa, bayaran kita berapa. Jenis belian ni sama ada cash atau kredit, perlu buat pilihan. Okay, cash ni maksudnya kita beli tunai on the spot, atau kita ambil barang dulu, kita bayar kemudian. Okay, bayaran penuh atau deposit ni mengikut jumlah lah. Kalau kita buat bayaran penuh mengikut jumlah adalah jualan secara cash. Kalau kita bayar deposit saja atau tak buat bayaran lagi, jenis sebenarnya adalah kredit. Okay, kita simpan data. Jualan pun sama.
Okey, kita perlu pilih cara bayaran. Cara bayaran ni maksudnya kita bayar ni, kita transfer melalui SIMB ke, kita transfer melalui Maybank ke, adakah kita bayar tunai di tangan ke. Okay, kalau tunai tangan kita boleh tunai lah. Cara jualan pula ada dua pilihan lah, sama ada cash kalau kita bayar on the spot semasa transaksi berlaku, ataupun kita pilih kredit kalau kita kalau customer ambil barang dulu, then ambil barang dulu dan dia bayar kemudian. Okey. Setelah. Kiranya untuk ejen ni, dia bergantung. Kalau kita dah tak perlu bayar komisen, contoh. Dia, contoh kita jual dengan Intan ni dengan harga RM35 satu RM25 satu botol. Tapi dia jual pada customer RM40 kan. So, bila dibayar kat kita, dibayar RM750 je lah. So, duit balance daripada yang dibayar kita tu kiranya dia punya komisen lah. Melainkan kalau ejen yang memang akan beli dulu dengan kita dan dia buat bayaran, so, ataupun ejen yang bayar semua duit sales kepada kita dan kita bayar komisen balik, kita perlu record komisen dekat sini. Okay, saya ulang balik. Kalau kata macam Intan ni, Intan ni dia ambil dengan kita mungkin dalam 20 botol. 20 botol. So, kita jual pada dia 25. Ataupun dia ambil tadi, kita boleh tengok dekat receipt dia. Kalau nak cari receipt Intan tu, kita buat cari data. Kita buka Papa. Tadi kita tengok Intan ambil 30 botol, kita jual pada dia RM25. Dan dia jual pada customer RM40 kan. Katakan Intan ni berjaya jual 30 unit di dalam sebulan. 30, 40, 1,200 Kira sekejap. 10 darab 40. 1,200. So, kalau dia bagi pada kita 1,200 dulu, kalau dia bagi pada kita 1,200 dulu, dan kita akan bayar komisen balik pada dia. So, komisen yang kita bayar pada dia tu, kita akan record dekat perbelanjaan sebanyak, contoh kata 1,200 tolak 750. So, 450 tu kita akan record sebagai komisen. Komisen pada Intan sebanyak 450. Kalau kata Intan tu dibayar 750 je kat kita, 450 tu dia simpan sendiri. So, kita dah tak payah record lah komisen untuk Intan ni. Macam tu tak payah 2 kali. Nanti kita tolak 2 kali pula duit kita. So, untuk imbangan duga dengan kunci kira-kira ni, kita perlu sentiasa check lah. Mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, kita perlu check adakah dia balance atau tak. Kalau tak balance, maksudnya ada kesilapan record di mana-mana. Mungkin tersilap catat, tersilap account, tersilap jumlah, macam tu. Saya rasa setakat tu je penerangan untuk transaksi-transaksi yang berlegar atau cycle di dalam sesebuah perniagaan. Mungkin stokis lah yang ada agent, mini agent, dropship, macam tu. So, dia punya transaksi yang nak direkod tu mungkin tak banyak sangat. Mungkin dia tak banyak transaksi ni sama je macam perniagaan lain. Cuma mungkin dia perlu banyak kali update sebab kalau agent atau mini agent yang ambil secara hutang, mungkinlah agent tu bayar secara ansuran berkali-kali ke. So, dia perlu sentiasa update lah setiap kali agent tu membuat bayaran. Macam tu je lah beza dia. So, cara record transaksi dengan perniagaan-perniagaan lain sama sahaja. Tak ada apa yang berbeza sangat lah. Jadi untuk video kali ni saya rasa sampai situ saja. Kalau ada soalan-soalan yang membingungkan, kalau ada penerangan saya yang tak faham, yang tak berapa faham, yang tak jelas, atau rasanya macam ada kesilapan, boleh komen di bawah video ni. Dan jangan lupa follow, subscribe dan klik button notification.